Genap 7 hari arwah nenek pergi, arwah abah berjumpa dengan aku di KL. Makan tengah hari, arwah abah memesan pada aku agar segera aku buang pendamping arwah nenek jangan disimpan terlalu lama. Aku hanya tersenyum dan mengiyakan. Tapi sebelum tu aku saja menyakat arwah abah. Saya simpan kejap lah. Rasa macam best pula ada pendamping ni. Agak jadi malas melayan aku yang jenis ungkal ini, maka dia diamkan saja. Selama aku memegang pendamping nenek, hidup aku sedikit huru-hara. Huru-hara dari segi perwatakan aku. Aku semakin ditakuti oleh kanak-kanak jika mereka melihat aku. Ada sedikit pemarah yang senang meletus walaupun kadang-kadang perkara yang dimarah itu tidak masuk akal. Aku juga merasakan sentiasa kepanasan dan berpeluh yang banyak walaupun aku hanya berjalan beberapa langkah. Walaupun selama ini aku memang kuat berpeluh, tapi selepas membawa pendamping itu, peluh aku terlampau banyak. Selama mana aku memegang pendamping, belum sekali pun aku menggunakan kerana aku tahu jika sekali aku menggunakannya, maka aku akan sentiasa di bawah telunjuk dia. Dan aku juga tidak memberi pendamping itu apa-apa makanan. Aku biarkan sahaja begitu. Beberapa hari selepas arwah abah berjumpa aku kembali semula ke daerah aku menjaga nenek. Aku nak berjumpa dengan Ustaz A dan Pak Cik A untuk berbincang bagaimana menghadapi pendamping itu. Sebelum aku berjumpa mereka, aku telah menghantar WhatsApp sehari lebih awal mengatakan ingin bertemu. Tapi jawapan yang aku terima dari Ustaz A adalah, "Anda kena tinggalkan pendamping itu sebelum kita berjumpa. Kalau tak, nanti dia tahu." Aku bingung membaca WhatsApp Ustaz A. Bagaimana aku nak tinggalkannya? Aku bertanya bagaimana dan Ustaz A menjawab, "Anta suruh dia jaga barang anta sehingga anta balik semula." Aku dah dapat rasakan bahawa itu akan menjadi arahan pertama aku kepada pendamping tersebut. Bermakna, aku akan berada di bawah telunjuk dia, detus kata hati aku. Esoknya sebelum bertolak ke daerah yang ingin aku tuju, aku mengeluarkan arahan kepada pendamping dan dia berada di depan aku dengan perwatakan sesosok wanita tua. Itu adalah kali pertama selepas aku menerima pendamping itu mewujudkan dirinya di depan aku sebagai tuan dia. Aku arahkan, "Kalau kau betul pendamping aku yang baik, kau jaga wallet aku sehingga aku balik. Jangan benarkan sesiapa pun mengambilnya." Aku pun menyuakan wallet aku yang hanya berisi RM3 yang aku letakkan di dalam almari di depan televisyen dan aku terus keluar menuju ke daerah yang aku akan pergi. Di dalam kereta, aku merasakan sedikit kelainan. Aku merasakan suasana yang tenang, tidak terasa panas dan aku juga tidak mengeluarkan peluh yang berlebihan seperti selepas aku menerima pendamping itu. Perjalanan pun sangat lancar tanpa ada perkara-perkara yang mungkin boleh menyebabkan aku menjadi marah. Sejam sebelum aku sampai, aku menelpon Ustaz A agar dapat bertemu di tempat biasa kami berjumpa. Sesampai sahaja di tempat yang dijanjikan, telah ada Ustaz A, Pak Cik A dan juga Pak Cik B. Kami berbual biasa sebelum topik menjadi lebih serius. Selepas aku wangi, aku mendapat beberapa perkara. Pertama, aku boleh merasakan jika ada seseorang cuba membuat perkara-perkara yang tidak elok. Kedua, aku boleh agak kematian seseorang hampir tepat. Ni nanti aku ceritakan lanjut. Ketiga, mulut aku menjadi masin. Kalau aku sumpah seranah, akan ada seekor burung yang akan berbunyi jika ada kematian yang akan berlaku di dalam keluarga aku, sama ada jauh atau dekat atau orang yang rapat dengan aku. Burung ini aku tidak pernah nampak. Dia akan berbunyi walaupun aku di tengah-tengah bandaraya. Bila topik semakin serius berkenaan pendamping yang aku simpan, aku lihat Pak Cik B seperti ada niat yang tidak elok. Aku sedikit terperanjat apabila Pak Cik B mengusulkan agar dia sahaja mengambil pendamping tersebut. Pak Cik A tidak mengalakkan disokong oleh Ustaz A, tapi Pak Cik B tetap berkeras ingin mengambilnya. Konon-konon demi nak menyelamatkan aku. Konon-konon. Akhirnya kami bertiga mengalah dengan kehendak Pak Cik B, tapi aku memberi syarat kepada Pak Cik B agar mengambilnya di KL esok dan jangan sesekali melibatkan aku atau keturunan aku lagi. Tanpa titik, Pak Cik B bersetuju. Kemudian aku balik ke KL. Sampai di KL, aku melihat sosok wanita tua itu masih setia duduk menghadap wallet aku yang berada di dalam almari di depan televisyen. Dalam hati aku, boleh diharap juga ni. Aku mendekatkan diri, kemudian aku berkata, "Dah, kau boleh pergi." Kemudian sosok wanita tua itu menghilang. Dalam hati aku, baguslah kalau hilang gitu saja tanpa minta apa-apa. Tapi bila aku sedang tidur, aku dikejutkan oleh wanita tua itu meminta makanan atas kerja yang dia telah lakukan. Aku agak terperanjat kerana aku tidak tahu makanan apa yang harus aku beri. Kemudian tiba-tiba aku teringat
tentang Pakcik B yang akan datang mengambil pendamping itu esok hari. Kau akan dapat makan kau esok. Dah, jangan ganggu aku. Kemudian aku nak tidur semula. Sebelum aku tidur, aku perhatikan wanita tua itu menghilang. Tiada lagi di depan aku. Esoknya Pakcik B sudah menelpon aku awal pagi mengatakan dia sudah berada di KL dan sedia untuk berjumpa. Dalam hati aku, laju betul orang tua ni bab hantu. Kemudian aku menghantar lokasi yang kami akan bertemu. Aku bersiap-siap ingin keluar dan aku membawa sekali pendamping itu. Sesampai sahaja di lokasi yang telah dijanjikan, kami pun memesan sarapan dan berbual seperti biasa. Pakcik B datang bersama-sama dengan anak buah dia, mungkin kerana semua begitu menghormati beliau. Selepas sarapan, aku bertanya pada Pakcik B, adakah dia serius nak mengambil pendamping tersebut? Dengan bongkaknya dia menjawab, dia akan ambil dan gunakan serta memberi makanan kepada pendamping itu. Selepas Pakcik B berkata, di cuping telinga aku ada yang berbisik, walaupun darah. Aku ulangi ayat ini di depan Pakcik B. Pakcik B tetap bongkak dengan menjawab, sudah tentu. Kemudian aku minta Pakcik B menghiris jari beliau untuk mengeluarkan darah. Dan aku beritahu kepada pendamping itu bahawa dia akan ada tuan baru yang bersedia memberi dia makan darah jika dia mahu mengikut Pakcik B dan meninggalkan aku sehingga bila-bila. Pendamping itu aku lihat seperti orang kebulur apabila melihat darah dan berjanji akan meninggalkan aku dan mengiktiraf Pakcik B sebagai tuan baru dan terus mengisap jari Pakcik B yang berdarah. Anak buah Pakcik B tidak nampak apa-apa yang berlaku, hanya aku dan Pakcik B. Selepas itu aku terus bersalam dengan Pakcik B mengatakan mulai hari ini, waktu ini, pendamping ini adalah hak dan tanggungjawab kamu. Dan dijawab oleh Pakcik B, aku terima dan akan menjaganya. Kemudian aku menyuruh Pakcik B dan anak buahnya meninggalkan tempat itu. Bukan nak bedap, cuma aku nak pastikan bahawa pendamping itu betul-betul meninggalkan aku dan mengikut tuan baru. Dan aku melihat pendamping itu duduk di atas bahu Pakcik B. Aku menarik lafaz lega serta terus menelpon Ustaz A untuk memberitahu kejadian tersebut. Panjang istighfar Ustaz A bila mendengarnya. Selepas itu, apa yang dilakukan oleh Pakcik B tidak aku ketahui dan sesungguhnya aku tidak mahu ambil tahu.